Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 22 Oktober bersama saya Adi Akmal Shahrum. Sehingga detik ini iaitu genap 2 minggu perang, Gaza masih lagi dihujani bom. Serangan demi serangan datang menerjah. Malah air mata terus membanjiri suasana meratapi nasib anak kecil yang diragut nyawanya. Apa kesudahan konflik ini apabila Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sehingga saat ini pun gagal mencapai resolusi untuk melaksanakan gencatan senjata, sedangkan badan dunia itu menjunjung prinsip keamanan dan menolak jenayah perang. Keputusan resolusi Majlis Keselamatan PBB pada Isnin dan Selasa lalu amat mengecewakan apabila resolusi pertama yang dicadangkan Rusia agar gencatan senjata dikuatkuasakan di Gaza ditolak 4 negara iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan Jepun sekaligus gagal mendapatkan 9 undi. Malah awal-awal lagi resolusi itu diveto oleh anggota tetap PBB iaitu AS. Sementara itu, draft resolusi yang dikemukakan Brazil pada keesokan harinya yang mencadangkan agar bantuan kemanusiaan dibenar memasuki Gaza sekali lagi diveto AS walaupun ia pada dasarnya menerima 12 undi daripada 15 anggota UNSC. Akhirnya kita tahu kenapa mereka mempunyai kuasa veto adalah mereka mahu berunding dengan Israel dan akhirnya Presiden Biden dengan megah mengatakan bahawa telah berjaya memujuk Mesir kononnya untuk membenarkan 20 saja lori masuk ke Gaza. 20 seolah-olah yang memerlukan bantuan tu 2,000 penduduk Gaza sahaja. Tapi sebenarnya ialah Amerika Syarikat veto resolusi Rusia dan kemudian veto resolusi cadangan Brazil adalah untuk memberi ruang kepada Israel untuk berunding dengan Israel. Itu sebenarnya apa yang terjadi dalam hal resolusi Majlis Keselamatan. Secara tradisinya sebelum ini, Israel yang juga sekutu rapat AS sering mendapat perlindungan daripada tindakan Majlis Keselamatan walaupun negara haram itu sering melakukan jenayah perang. Dalam krisis Palestin ketika ini, sudah terang lagi bersuluh bahawa Israel mengawal setiap sudut termasuklah lintasan Rafah. Sedangkan hakikatnya ia adalah satu-satunya jalan yang sepatutnya tidak dikawal oleh rejim Zionis. Dalam tempoh berhari-hari, konvoi bantuan tersadai dan Kairah dilihat bertanggungjawab atas penutupan lintasan itu. Namun Mesir menyangkal dakwaan berkenaan, sebaliknya menuduh Israel menyerang dan menolak bantuan kemanusiaan. Lebih pelik dan ajaib, Israel turut menghalang bantuan petrol untuk memasuki Gaza, sedangkan bahan api itu amat diperlukan di hospital demi kelangsungan nyawa yang hanya tinggal harapan. Israel dilihat bertindak sebagai abang besar dan tidak mampu dikawal oleh mana-mana pihak. Tidak dapat dibayangkan bagaimana dengan hanya 20 truk bantuan dibenarkan masuk setakat ini, apalah nasib lebih 2 juta rakyat Gaza yang dinafikan hak asasinya. Jika Israel terus mendapat imuniti dan sentiasa selamat dengan perlindungan kuasa besar dunia, sampai bila konflik Palestin yang berlanjutan lebih 7 dekad ini akan menemui titik notah? Berapa ramai lagi akan syahid di tangan kotor rejim Israel? Tiap kali perang tercetus, kutukan dan kecaman dunia tidak pernah memanusiakan Zionis. Malah negara penjajah itu terus menggila. Duta Palestin ke PBB Riyad Mansour sebelum ini mendakwa Majlis Keselamatan PBB hanya sekadar menyaksikan serangan Israel yang ketika ini hampir meragut 5,000 nyawa. Sebagai alat yang paling berkuasa di PBB, tindakan tegas sepatutnya telah dikenakan terhadap Israel sejak dahulu lagi yang jelas telah melanggar undang-undang antarabangsa. Tapi malangnya, Majlis Keselamatan terikat dengan kuasa veto yang dianggotai China, Perancis, Rusia,
United Kingdom dan Amerika Syarikat. Begitu sah sekali, nyata sekali jenayah perang. Tapi masalahnya, untuk Mahkamah Jenayah Antarabangsa bicara tentang perkara ini ataupun untuk mengeluarkan waran tangkap selepas itu kepada Perdana Menteri Netanyahu umpamanya, ianya memerlukan aduan daripada Majlis Keselamatan. Dan kalau kita lihat, nak hantar bantuan pun Amerika veto, apa lagi untuk membicarakan jenayah perang Israel di Gaza. Amerika Syarikat pasti akan veto. Jadi itu masalah struktur PBB sekarang. Hanya Majlis Keselamatan yang punya kuasa perundangan. Tetapi dalam Majlis Keselamatan ada Amerika Syarikat. Itu masalahnya. Secara asasnya, veto sebelum ini dianggap pengkritik sebagai elemen tidak demokratik. Malah, ramai ahli PBB merasakan bahawa kuasa veto ahli tetap perlu dihapuskan. Namun, kesan itu ternyata tidak mudah. Kuasa Barat juga dilihat bersifat berat sebelah terhadap isu Palestin. Malah kelantangan mereka tidak sama sebagaimana reaksi berhubung perang di Ukraine. Sementara itu, dunia Arab juga tidak mampu berbuat apa-apa bagi mempertahankan saudara serumpun walaupun berbuih kecaman dan desakan disuarakan di pelbagai pentas persidangan. Bagi rakyat Palestin, mereka rela syahid di tanah sendiri kerana merasakan itu lebih bermaruah daripada membiarkan tanah mereka jatuh ke tangan Yahudi. صابرين واحنا على هذا الارض باذن الله باذن الله صابرين لسه في عندنا ابناء صابرين وحنقدم شهداء باذن الله مش حنتحرك من هذه الارض. Rejim Zionis terus angkuh melakukan kerosakan dan kejahatan di Gaza seolah-olah darah rakyat Palestin halal bagi mereka untuk dibunuh. Tidak sampai 24 jam, konvoi bantuan memasuki Gaza, serangan udara terus dilancarkan kononnya sebagai persediaan untuk fasa serangan darat. Seperti awal perang lalu, negara haram tersebut sekali lagi memberi amaran evakuasi kepada rakyat Palestin hari ini. Semakin didesak agar peperangan dihentikan, semakin rakus Zionis bertindak. Namun siapa tahu, helah sebenar Israel di sebalik arahan perpindahan penduduk ke selatan Gaza. Bangsa ini sememangnya tidak boleh dipercayai kerana ketika arahan evakuasi dikeluarkan baru-baru ini, Israel mengambil kesempatan mengebom konvoi yang sedang dalam perjalanan ke selatan wilayah Gaza. Malah, serangan di wilayah berkenaan terus diperhebat. Ia bukan setakat jenayah perang, malah tidak keterlaluan jika dikatakan ini adalah misi pembersihan etnik secara genosid. Presiden Palestin Mahmud Abbas juga merayu agar rakyat Gaza kekal di lokasi masing-masing. إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية. لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات. Mengenang kepahitan peristiwa Nakba pada tahun 1948, rakyat Palestin tidak mahu ia berulang dan hanya menyaksikan tanah Palestin yang tinggal dirampas lagi. Mesir juga sebelum ini menolak langkah pemindahan paksa rakyat Palestin ke Sinai, Mesir kerana ia hanya akan mendedahkan negara itu kepada risiko perang. Tidak mustahil juga itu adalah taktik licik Israel untuk mengusir rakyat Palestin dan mengatur langkah seterusnya untuk menguasai Gaza. Bila Israel mengarah penduduk utara Gaza berpindah ke selatan, kononnya untuk keselamatan diri mereka, itu adalah satu helah Israel rejim untuk mengawal kembali Gaza
seperti yang berlaku pada tahun 2005. Cuma bezanya kali ini adalah mereka mahu menghalau penduduk di utara Gaza. Kemungkinannya daripada Gaza City hingga ke utara, mereka mahu mengawalnya. Itu helahnya. Dan kini cuba dialihkan kesalahan itu kepada Mesir kerana enggan membuka pintu di Rafah. Kerana Mesir sudah pun menampung berjuta pelarian Palestin. Mengapa perlu diberi bebanan kepada Mesir kerana yang melakukan angkara itu adalah rejim Zionis. Jadi ini helah Israel yang secara di sebaliknya disokong oleh Amerika Syarikat. Secara kasarnya, strategi itu adalah permainan Israel untuk mencari solusi mudah terhadap Palestin dan melenyapkan sejarah Palestin secara perlahan. Itu sudah jelas dipamerkan menerusi bayangan peta Timur Tengah baru yang dilukis Israel, kononnya bagi mengangkat negara haram itu sebagai entiti yang sah di mata dunia. Mudah-mudahan kemenangan kali ini berpihak kepada Palestin dan sinar keamanan akan menerangi bumi Anbiya itu satu hari nanti. Teruskan bacaan Kunut Nazilah buat saudara kita di sana. Baik, sekian untuk malam ini. Lagi keputusan isu antarabangsa dan dunia Islam dalam Globe Al-Hijrah minggu hadapan. Saya Adik Ahmad Syahrum. Assalamualaikum dan selamat malam. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.